Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurlida binti Muhammad Pisol daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin, Kanga Perlis, dan ahli kumpulan saya Nur Kamariah binti Cik dari Universiti Teknologi Mara Cawangan Kedah. Okey, pembentangan untuk pada hari ini untuk E-Chuping Valley National Education Colloquium ialah berkenaan dengan pendekatan teknik pengurusan masa menjawab sejarah kertas 2 SPM, iaitu teknik jalan lurus, teknik jalan ketam dan juga teknik jalan itik. Untuk abstrak, pelajar cemerlang tidak dilahirkan terus cemerlang, tetapi memerlukan usaha dan teknik pembelajaran yang efisien dan efektif. Antara teknik pembelajaran yang betul dan efisien adalah pengurusan masa yang baik semasa menjawab soalan peperiksaan. Oleh itu, teknik pengurusan masa ini amat penting dalam memastikan semua soalan peperiksaan dapat dijawab dalam pengurusan masa yang lebih baik oleh murid. Kajian ini dilakukan bagi memperkenalkan kepada murid teknik pengurusan masa menjawab peperiksaan mata pelajaran sejarah kertas 2 SPM. Melihat kepada permasalahan kajian, pendekatan teknik ini kepada murid adalah inovasi yang tepat bagi membantu mereka supaya lebih jelas dan mudah dalam menjawab soalan peperiksaan. Dapatan kajian menunjukkan murid dapat membahagikan masa dengan betul dalam menjawab semua soalan peperiksaan sejarah kertas 2 dan menghasilkan jawapan yang lengkap dan menepati kehendak soalan peperiksaan sekaligus menghasilkan markah yang tinggi. Ini ditunjukkan oleh graf perbandingan keputusan peperiksaan akhir tahun 2019 dan peperiksaan percubaan SPM tahun 2020, iaitu sebelum teknik ini diperkenalkan dan selepas murid menggunakan teknik ini dalam peperiksaan. Tanpa mengira latar belakang, pencapaian dan tahap penguasaan murid terhadap mata pelajaran sejarah, makanya hal ini sekaligus menghasilkan pelajar yang kreatif dan berdaya saing antara satu sama lain. Seterusnya, kita teruskan pula dengan permasalahan kajian. Keputusan peperiksaan akhir tahun kertas 2 sejarah SPM telah menunjukkan peratus rendah pada tahun 2019. Berdasarkan pemerhatian dilakukan, ini adalah disebabkan oleh murid yang tidak cukup masa untuk menjawab soalan kertas 2 sejarah pada bahagian A, iaitu soalan struktur, dan bahagian B, iaitu soalan esei. Teknik pengurusan masa diperkenalkan kepada murid bagi membantu mereka menguruskan masa menjawab semua soalan struktur dan esei dengan lengkap. Itu adalah permasalahan kajian. Seterusnya, kita teruskan pula dengan objektif kajian. Untuk memperkenalkan teknik pengurusan masa menjawab kertas 2 mata pelajaran sejarah memerlukan murid supaya mereka mengetahui apakah tujuan mereka menggunakan ketiga-tiga teknik yang diperkenalkan. Seterusnya, objektif yang kedua ialah untuk membantu murid menguruskan masa dengan menjawab peperiksaan sejarah kertas 2 dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga, untuk menaikkan peratus kelulusan pencapaian bagi mata pelajaran sejarah sekaligus meningkatkan pencapaian akademik sekolah di peringkat negeri. Saya teruskan pula dengan penerangan saya tentang keunikan teknik yang telah dipilih. Teknik ini mudah difahami sebenarnya untuk murid menguruskan masa menjawab peperiksaan kertas 2 sejarah. Teknik ini mudah diaplikasikan oleh murid tanpa mengira latar belakang dan pencapaian akademik. Makanya di sini ingin saya tekankan bahawa teknik ini bukan sahaja boleh digunakan pakai oleh pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM, malah teknik ini juga boleh digunakan pakai semenjak daripada tingkatan 1 lagi. Dan teknik ini tidak pernah diperkenalkan di mana-mana sekolah atau institusi pengajian tinggi, dan inilah yang menyebabkan keunikan yang berlipat kali ganda untuk teknik pengurusan masa sejarah kertas 2 sejarah. Okey, saya teruskan lagi dengan penerangan saya iaitu metodologi kajian. Okey, metodologi kajian saya melalui 4 peringkat ataupun 4 fasa. Yang pertama ialah fasa pemantauan, di mana di dalam fasa pemantauan tersebut dilakukan kepada murid-murid terutamanya calon SPM semasa saya menyemak kertas 2 sejarah SPM peperiksaan akhir tahun 2019.
Manakala peringkat yang kedua pula ialah peringkat pelaksanaan, dan peringkat ini dilakukan kepada murid semasa peperiksaan percubaan SPM tahun 2020. Dan hasil daripada penerangan teknik yang telah diperkenalkan, satu temu bual telah dilakukan bersama calon-calon yang telah menduduki peperiksaan percubaan SPM tahun 2020. Dan temu bual ini dilakukan terhadap murid yang telah memilih adakah mereka memilih teknik jalan lurus, adakah mereka memilih teknik jalan ketam, ataupun mereka memilih teknik jalan itik. Dan hasil daripada temu bual tersebut makanya kaji selidik telah dilaksanakan, dan kaji selidik itu menggunakan survey iaitu Google Form, dan hasil daripada dapatan tersebut telah menunjukkan bahawa rata-rata calon telah cenderung untuk memilih teknik yang disukai mengikut cara sendiri, dan mereka akan menggunakan teknik tersebut berdasarkan pemahaman masing-masing. Dan ini adalah satu peningkatan yang hebat yang saya dapati hasil daripada kaji selidik yang saya lakukan bersama calon-calon SPM. Okey, saya teruskan lagi penerangan saya, iaitu saya memilih satu sahaja teknik daripada tiga yang saya perkenalkan, iaitu teknik jalan lurus. Dan teknik ini dalam proses permohonan hak cipta oleh MYPO, iaitu Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Dan teknik yang saya akan perkenalkan hari ini ialah teknik jalan lurus. Di dalam teknik jalan lurus terdapat dua bahagian di dalam kertas 2 SPM, iaitu bahagian pertama iaitu bahagian A, bahagian struktur. Di bahagian struktur, pelajar perlu menjawab ke semua soalan, iaitu soalan 1 hingga soalan 4 dalam kertas 2 sejarah. Dan soalan 1 hingga soalan 4 ini, pelajar boleh pilih sama ada ingin menjawab soalan 4 terlebih dahulu ataupun soalan 3 ataupun soalan 2 mengikut kesesuaian calon. Jika mereka memilih jalan lurus, hak mereka untuk memilih sama ada untuk menjawab soalan yang lebih susah dahulu dan dikemudiankan soalan yang lebih senang. Dan untuk tempoh bahagian A ini diberikan masa selama 1 jam. Dan jika dikira dari segi 1 jam pembahagian tersebut, satu soalan akan diperuntukkan 15 minit untuk menjawab. Jadi calon akan melakar terlebih dahulu. Jika dia memilih untuk menjawab soalan 4 terlebih dahulu, iaitu soalan tingkatan 5, makanya dia akan letak S4. Setelah dia meletakkan S4, diikutilah dengan soalan yang akan dipilih hinggalah habis masa untuk tempoh 1 jam. Dan ini dipanggil teknik jalan lurus, iaitu pelajar yang menyusun sendiri soalan mana yang akan dijawab terlebih dahulu, sama ada soalan tingkatan 4 ataupun soalan tingkatan 5. Dan seterusnya, bahagian B iaitu bahagian esei, calon akan diberikan 5 soalan esei, dan 5 soalan esei tersebut calon hanya akan memilih 3 sahaja soalan, dan 3 soalan itu akan diperuntukkan untuk tempoh masa 1 jam 30 minit. Jadi tempoh 1 jam 30 minit ini jika tidak digunakan dengan baik, pelajar akan menghadapi kesugaran sekiranya mereka menjawab soalan yang lebih susah untuk dikeluarkan fakta di saat akhir. Dan hal ini saya dapati ramai calon yang menulis dalam keadaan yang tergesa-gesa. Tulisan telah menjadi tidak cantik dan tidak kemas. Apabila ditanya selepas saya buat semakan, calon memberitahu bahawa saya tidak cukup masa untuk menjawab kerana saya lebih fokuskan terhadap soalan yang saya suka untuk jawab. Jadi di sini bila saya lihat dan saya dapati keadaan ini tidak sepatutnya berlaku kerana calon akan boleh dapat jawab dengan baik sekiranya dia belajar untuk menguruskan masa dengan baik. Jadi ketiga-tiga soalan tersebut walaupun diperuntukkan 1 jam 30 minit, tetapi calon akan pilih soalan yang terbaik dahulu untuk beliau jawab dalam tempoh 30 minit, iaitu satu soalan. Jadi kalaulah kita buat dalam bentuk contoh, sekiranya calon memilih teknik jalan lurus, mungkin dia akan menggunakan soalan E10 dahulu ataupun soalan E11 mengikut kesesuaian, dan soalan E10 dan soalan E11 itu adalah soalan tingkatan 5 dan baginya sedikit sukar. Jadi yang sukar itu lebih dahulu dibuat supaya memudahkan di saat akhir, iaitu soalan contohnya soalan E5 untuk dijawab oleh calon. Jadi ini dipanggil sebagai teknik jalan lurus, iaitu teknik menguruskan masa menjawab, iaitu menjawab struktur terlebih dahulu diikuti dengan esei. Okey, satu sahaja teknik yang saya perkenalkan, manakala teknik jalan ketam dan teknik jalan itik merupakan teknik yang tersendiri yang juga cukup mempunyai keunikannya. Okey, cikgu teruskan, saya teruskan, iaitu dapatan kajian.
Dapatan kajian mendapati ada perbezaan yang sangat ketara untuk peperiksaan akhir tahun 2019 ketika pelajar-pelajar ini iaitu calon-calon ini berada di 3 tempat dan pada waktu itu mereka belum lagi diperkenalkan dengan teknik menguruskan masa menjawab sejarah kertas 2 iaitu teknik jalan ketam, teknik jalan itik dan juga teknik jalan lurus. Tetapi terdapat perbezaan yang sangat ketara setelah mereka belajar untuk mengaplikasikan teknik ini semasa peperiksaan percubaan SPM tahun 2020 di mana mereka telah masuk ke tingkatan 5 dan saya dapati semasa peperiksaan 2019 calon tidak ramai yang memperoleh A, malah mereka juga sukar untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Namun apabila mereka telah mempelajari teknik ini, rata-rata calon hampir 11 hingga 12 orang telah memperoleh keputusan A- dan juga 2 orang pelajar telah mendapat keputusan A+ semasa menjawab peperiksaan percubaan SPM tahun 2020 dan ini adalah peningkatan yang menunjukkan keberkesanan teknik pengurusan masa menjawab sejarah teknik jalan ketam, jalan itik dan juga jalan lurus. Seterusnya dapatan kajian. Hasil daripada kaji selidik mendapati pelajar-pelajar cenderung untuk mengikut kesesuaian tersendiri di mana mereka lebih cenderung untuk membahagikan masa dengan betul dalam memastikan mereka menjawab semua soalan peperiksaan mata pelajaran sejarah. Hasil daripada dapatan kajian mendapati calon-calon cenderung untuk memilih jalan lurus iaitu sebanyak 52.5% dan diikuti oleh jalan ketam iaitu 22.5% dan juga jalan itik 25.5%. Makanya pelajar lebih cenderung untuk memilih jalan lurus. Kesimpulan, hasil kaji selidik ini menunjukkan murid lebih berminat untuk menggunakan jalan lurus diikuti jalan ketam dan juga jalan itik. Murid memberikan reaksi positif disebabkan teknik ini lebih memerlukan mudah diaplikasi dan mudah difahami dan tidak memerlukan masa yang panjang untuk mengaplikasikan teknik ini dengan bersesuaian semasa peperiksaan. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya, Cikgu Nolida binti Muhammad Pisor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.